itu penceritaan game yang ketiga. Kita kena buka buku yang baru untuk game yang keempat sekarang ini, Random Map Draw. Expanding Reverse, let's go. Adakah Expanding Reverse akan dikemukakan? Namun tidak. Broken Walls sekali lagi. Tapi Homeboys masih lagi memegang rekod yang lebih tinggi daripada sudut kemenangan mereka sebanyak 80%. Kali ini Monster Vicious ada peluang untuk mendapatkan hero terlebih dahulu. Dan daripada sudut banding pun kita nampak berubah sedikit. Hayabusa dan juga Hilda telah dikeluarkan. Dan kalau untuk Homeboys mengeluarkan Arad dan juga Yi Saijin. Game pertama Monster Vicious pun telah mengeluarkan Hilda dan disambung semula dekat game yang keempat. Right. Ini akan menarik perhatian kita kejap lagi. Adakah MV akan bank keluar Cici? Sebab kalau mereka tak bank keluar, mereka boleh gunakan Cici. Saya rasa diorang tak akan bank keluar Cici. Aku tak rasa diorang akan bank keluar Cici sebab Homeboys tak nak kena keluar sama ada Fanny atau Cici. Kalau tidak akan jadikan sebagai okey tak. Dia rasa dia keluarkan juga. Rasa nak jadi pandai. Tapi Habis poin kau tu pun aku boleh terima juga untuk membiarkan sebab mereka tahu yang Homeboys akan nak keluarkan Fanny juga. So biarkan saja Cici itu terbuka. Tapi sekarang ini membuka ruang untuk Monster Vicious nak dapatkan Pure Assassin dekat sini. Pure Assassin, yes. Dan satu lagi perkara yang mungkin kenapa MV tak nak ambil that kind of risk. Bayangkan kalau Homeboys pun buka Cici dengan Fanny. So Emal pun juga antara pengguna Assassin yang baik. Betul. Dan juga mampu menggunakan perkara tersebut. Dari UTHM, sokong Homeboys. Thank you so much untuk datang. Dan kita bersiaran secara langsung. Bukan pada venue dekat regular season, kali kita berada dekat Mike Serdang. Lancelot telah pun diambil. Hero kemenangan pasukan Homeboys ketika bermain dekat Broken Walls tadi. Tapi kali ini di tangan Monster Vicious pula. Homeboys dengan dua pemilihan pertama mereka. Kimi masih lagi ada, Kimi +1 barangkali dekat sini. Grok pun ada juga sebenarnya untuk diambil, untuk digunakan untuk Daniel di dalam Broken Walls punya map. Yap, Kimi dan juga Grok telah dikemukakan terlebih dahulu. I think it's a very strong opening untuk pasukan Homeboys. Ada damage mereka tersendiri dengan Kimi dan juga a very strong setup hero daripada Grok dan juga boleh tadah damage dengan begitu baik sekali. Alright, kalau kita lihat bagaimana dekat Broken Walls dengan pengambilan hero seperti Grok yang mampu untuk menggunakan dia punya tectonic charge. Yep. Untuk menembusi terus dengan lopungan-lopungan dinding, berikan lagi banyak advantage kepada pengambilan hero Grok. Dibantu pula dengan Kimi yang saya berada di bahagian hadapan. Kita kena faham bagaimana lempangan daripada Grok kali ini berbeza dengan patch sebelum ni. Di mana kali ini dia tak pernah charge terus sambil, tapi dengan pengambilan Gift dan juga Ruby akan berikan sikit sebanyak kegusaran kepada pasukan Homeboys. Sebab sekarang nak tahu adakah Ruby ni main kat gold atau main kat EXP. Tapi yang menarik perhatian aku adalah Yves ini. Sedangkan ada Grok, masih lagi mereka berani untuk mendapatkan Yves. Sedangkan ialah Grok boleh lakukan setup yang sangat mudah ke atas Rift ini, flicker tectonic charge atau even boleh buka wallnya itu tersendiri. Tapi mereka masih lagi yakin dengan positioning Bondos itu sendiri. Sedangkan game yang kedua kita dah nampak strategi Homeboys adalah fokus kat Bondos, matikan dia terlebih dahulu dan mereka boleh mendapatkan kemenangan. Tapi saya rasa Monster Vicious pun dah sedar dengan perkara tersebut, jadi adjustment mungkin telah dilakukan dekat sebalik tabir untuk mereka mengemukakan hero ini di dalam game yang keempat. Dan Benedetta telah dikunci oleh pasukan Homeboys. Ini menjadi salah satu hero makanan untuk Emal sebenarnya di bahagian jungle. Tapi saya pasti Reza pun boleh menggunakannya dengan cukup baik setelah pun mendapatkan sedikit buff. Dan kita akan saksikan adakah ini mampu menyelamatkan keadaan untuk pasukan Homeboys. Alright, Hilda dah tak ada. In case kalau pasukan daripada Homeboys nak pakai lapu-lapu, mungkin ini peluang pada pasukan keluar. Tapi obvious satu pick yang baik dikeluarkan. Aku menjagakan yang mungkin Monster Vicious yang lebih selesa untuk dapatkan Fovius, manakan boleh counter terus kepada pengambilan Benedetta tersebut. Tapi dengan pengambilan yang telah pun diambil oleh pasukan Monster Vicious, akan-akannya mereka nak tunjukkan yang mereka nak gunakan pure marksman ataupun hero yang setiap kali menggunakan dia dekat bahagian Goodin seperti Harith. Masih lagi belum di-ban keluar. Kedua-duanya masih lagi ada hero yang ingin diletakkan dekat bahagian Goodin. As per now, kita tahu adakah ada penukaran dari segi pengambilan hero. Tetapi tak terkejut kalau untuk banning yang terakhir mereka fokuskan kepada role tersebut. Ya, I mean, lapu-lapu masih lagi terbuka pada saat ini untuk digunakan pakai baik dekat bahagian EXP ataupun dekat bahagian Goodin Alice, antara salah satunya lagi yang masih lagi ada sekarang ini Esmeralda telah pun dikeluarkan oleh Homeboys beberapa kali juga sebenarnya. 3 kali berturut-turut dikeluarkan oleh mereka. Jadi kita lihat adakah buat kali keempat ni akan membuatkan
hasil ada perbezaan sedikit daripada corak permainan Homeboys, manakala Monster Vicious sekarang ini boleh mengeluarkan hero Chow barangkali kalau menjangkakan Grok ini akan berada dekat EX Elite. Saya nampak Koga sebenarnya berdoa untuk mendapatkan kemenangan nak keluar daripada curse ni. Ya, Kalau menang ni menang besar. dia dengan cerita malam ni ada doa selamat. Doa selamat terus. Monster Vicious tak pernah lepas hari pertama playoff. Tapi sebab ada Momo Hari Momo yang lepas, sentiasa lepas, mungkin inilah menjadi pecahan sumpahan mereka. Andai Koga pilih pemain. Betul lah, okey. Kita lihat Alice telah dikeluarkan. Sekarang ni Homeboys. Saya mencakapkan Grok ini akan kekal dekat bahagian roam dan Bennett ini adalah Bennett jungle. Yes. Jadi hero Reza yang harus diutamakan dekat sini ataupun fighter dekat bahagian goal ataupun a pure marksman lah untuk LQT. Haris masih lagi ada. Kalau mereka nak tunjukkan sama ada Hari atau Granger, mungkin mereka akan tunjukkan sini dan mungkin mereka nak tutup hero seperti aku tak tahulah. Mungkin ini satu pilihan yang baik. Mungkin akan disaksikan Yuzong. Ui. Yuzong untuk Homeboys, untuk Homeboys yang akan digunakan oleh Reza. Jadi mereka tunjuk dulu hero fighter ataupun marksman dekat goal ni. Alright, lapu-lapu. Habis still boleh jadi. Okey, lapu-lapu boleh yes, jadi. Still boleh jadi dekat bahagian goal sebenarnya. Berhadapan dengan Yves, I think is not a bad pick at all untuk memastikan Yves ini tergugat sedikit untuk membuka RWM. Jadi sekarang ini untuk Monster Vicious memandangkan yalah begitu banyak fighter kat sini, saya menjagakan another fighter yang boleh diambil oleh Monster Vicious dekat bahagian goal ini. Tapi pilihan saya rasa macam dah tak banyak ketika ini. Lapu-lapu pun telah diambil oleh pihak Boys yang masih lagi terbuka pada saat ini. Antara hero yang macam jarang dah saya nak lihat hero ini macam Dairot. Dan masih lagi ada Masha barangkali boleh digunakan pakai untuk dekat bahagian EX Elite. Uranus dari letak Ruby kat bahagian Golin. Betul. Hero yang akan digunakan oleh Limia. Hylos mereka tunjukkan ke Terizla. Wow. Okey. Hari Terizla nak target siapa ni? Nak target Zanami terus ah? Most likely Kimi. Setakat ini target Kimi boleh merangkap beliau dan terus buka RWM untuk mematikannya. Jadi ini adalah Chow dekat bahagian kulit saya jangkakan dan Ruby dekat bahagian Roam. Jadi kita saksikan. Tak Chow Roma. Oh ya, sorry. Maaf, ada a very good rumor dekat diri mereka. So Ruby dekat bahagian kulit berhadapan dengan mungkin lapu-lapu. Tak terkejut juga sebenarnya kalau Chow ni main dekat bahagian kulit. I mean, it can go either way sekarang ni. It can go either way. Homeboys last pick. Adakah untuk EXP lead semata-mata ataupun a pure fighter lah, Okay, alright, okay. Insurance Insurance lah. Better pick untuk pastikan yang kalau Kimi terkena, at least ada. Cuma tu ada Terizla lah. Betul. Tapi sekarang ni kita akan beralih arah kepada pengulas kita untuk mengulas game yang keempat. Dipersilakan kepada Riz Pio dan juga Karakuri. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita, Adin dan juga Sid di atas perbincangan yang cukup bijaksana sebentar tadi. Tetapi Terizla dibawa masuk ke dalam Lenodon dan pilihan yang cukup menarik dipamerkan oleh Monster Vicious. Manakala Homeboys, Romaxman menjadi strategi mereka. Macam jenis hero kita dah nampak daripada pasukan Monster Vicious dengan membawa masuk Estes pada game yang kedua. Kali ini meletakkan Terizla pula dalam permainan buat kali ini. Kita akan saksikan untuk pusingan pada kali ini. Adakah pasukan Monster Vicious akan berjaya untuk dapatkan kemenangan seterusnya ataupun sebaliknya? Kita akan terus masuk ke dalam Lockdown untuk saksikan pusingan yang keempat antara pasukan Monster Vicious dan juga pasukan Homeboys. 1 poin saja lagi yang diperlukan oleh Monster Vicious untuk memecahkan asupahan mereka di playoff ini. Manakala untuk Homeboys, tekanan yang cukup kuat dirasai oleh mereka untuk tidak melaksanakan apa-apa kesilapan, tetapi Monster Vicious menadah damage yang agak tinggi. Dan kalau kita nak berbincang sikit tentang drafting bundle, sekali lagi membawa masuk Yves, tetapi kali ini begitu banyak counter yang disediakan oleh Homeboys dengan adanya Benedetta, lapu-lapu yang mampu untuk lompat ke berbagai hadapan, begitu juga dengan Grok tak menjadi masalah. Jadi saya juga tertarik nak melihat bagaimanakah Bundles ingin memberikan impact yang lebih besar lagi dalam pusingan yang keempat ini. Untuk pusingan pada kali ini nampak selesa untuk pasukan Homeboys juga. Tambahan pula Emal berjaya dapatkan hero keselesaan dekat bahagian jungle. Tapi Izanami dengan adanya Mimi dekat bahagian tengah pun sedikit sebanyak dapat berikan damage yang tinggi. Tapi saya tarik balik
tarik balik apabila Izanami dijadikan sebagai bangsa darah yang pertama. Pada minit yang pertama juga belum sempat untuk bergerak ke arah turtle yang pertama pun. 1 kill berjaya dimiliki. Ini pastinya akan memberikan tekanan lebih tinggi lagi untuk pergerakan di kawasan turtle yang pertama. Kalau pengambilan level untuk Izanami sedikit terlewat, kita akan menyebabkan level 4 tidak mencukupi dicapai apabila turtle dimulakan nanti. Tapi kita juga akan melihat bagaimana rotasi daripada Homeboys untuk memberikan keseimbangan semula daripada kesalahan yang telah pun dirasai oleh mereka buat ketika ini. Mungkin lebih kepada nak tunggu di posisi turtle yang pertama, lebih kurang dalam 3 saat saja lagi. Tapi rotasi daripada pasukan Homeboys akan mainkan peranan yang cukup penting. Tambahan pula kali ini Leoni ada Chow yang mungkin boleh bergerak lebih agresif untuk pastikan yang pergerakan pasukan Homeboys berjaya untuk disekat. Tetapi dalam masa yang sama juga untuk pasukan Homeboys, mereka adanya Grok daripada Daniel seharusnya jadi sebagai satu perkara yang boleh mengelakkan pasukan Monster Villagers nak masuk dulu ke dalam team fight. Tapi turtle yang pertama masih lagi cuba untuk didapatkan. Emal dapatkan turtle yang pertama untuk pasukan Homeboys, tapi Emal pula ditumbangkan. Cuba untuk dapatkan pemain seterusnya Reza diasal terusan. Reza juga gugur double kill untuk Uni. Tapi dekat bahagian belakang Leoni masih lagi cuba untuk lakukan tangkapan ke atas Daniel. Nyawa yang diredahkan dengan begitu pantas. Namun begitu cukup apabila 3 kill yang pertama berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Monster Villagers. Kena tarik, kena angkat pula. Tapi Raf cukup baik apabila tarikan tersebut berjaya untuk memastikan pasukan Homeboys tidak menjatuhkan posisi Raf. Yoni masih lagi tidak mempunyai Way Dragon sebentar tadi. Kalau tidak mungkin posisi yang berbahaya kepada Izanami sebentar tadi. Walaupun 3 kill yang telah pun dimiliki oleh Monster Villagers tidak berjaya untuk mendapatkan turtle pertama, tetapi cukup untuk menyebabkan perbezaan ekonomi hampir mencapai 2000 gol pada minit yang ketiga. Ini adalah jumlah yang agak besar sebenarnya dalam permulaan game. Betul. Dalam QT paksa gunakan flicker dengan begitu pantas apabila diasak terus oleh 3 orang pemain daripada pasukan Monster Villagers. Leoni dengan penggunaan Chow sebenarnya akan berikan satu impak yang agak agresif untuk pasukan Monster Villagers. Tambahan pula untuk pasukan Homeboys, mereka terpaksa melakukan rotasi dengan adanya Daniel dan juga Izanami untuk pastikan mid lane mereka wave berjaya untuk dilakukan dengan skill cukup baik, dibersihkan dengan lebih pantas, dan juga untuk pastikan yang Melqt berjaya untuk dapatkan bantuan dengan segera. Ya, tapi saya suka drafting yang dipamerkan oleh pasukan Monster Villagers agak seimbang, memaksa musuh sama ada nak menggunakan flicker ataupun purify, dan itu yang menyukarkan keadaan kepada pasukan Homeboys, di mana Izanami menggunakan purify, mereka terpaksa menggunakan flicker. Jadi contoh, kalau Yoni memberikan target lebih tinggi lagi kepada Melqt, itu adalah target yang mudah. Tapi kalau contoh, kalau kita melihat Yuni mencari Izanami, itu adalah target mudah untuk dikejar. Dan sekarang ini untuk turtle yang kedua akan menjadi tumpuan kedua-dua pasukan. Sebentar tadi, ya, Emal berjaya untuk mendapatkannya tetapi paksa mengorbankan nyawa, dan mungkin kali ini perlu mengelakkan perkara tersebut untuk berlaku. Okey. Bergerak ke arah turtle yang kedua ini akan berikan satu jawapan awal untuk pasukan Homeboys. Adakah mereka berjaya untuk memastikan yang pasukan Monster Villagers tak pegang tempo permainan ini? Tapi untuk pasukan Monster Villagers, tambahan pula kali ini Raf menggunakan Ruby dekat bahagian gol, seolah-olah memberikan ruang untuk pasukan Monster Villagers bergerak dengan lebih selesa. Ya, mereka kena bermain dengan agresif. Itu kelebihan drafting mereka. Turtle telah pun dimulakan Homeboys. Momo ke bahagian belakang terus nak cari pemain daripada pasukan Homeboys. Daniel masuk ke depan. Turtle berjaya untuk dikunci oleh Emat sekali lagi untuk pasukan Homeboys. Tetapi untuk pasukan Monster Villagers, mereka terpaksa menjarakan kedudukan lebih pantas. Daniel dikejar, tapi nyawa cukup rendah apabila Leoni berjaya untuk menumpaskan seorang pemain. Reza juga tak ada permainan, 2 gugur. Tetapi Leoni terpaksa dijadikan sebagai balasan atas kematian 2 orang pemain daripada pasukan Homeboys. Cerita yang sama, Turtle berjaya dimiliki. Nyawa yang terpaksa digunakan untuk membayarnya. Bukan sahaja nyawa tetapi juga purple buff dicolik. Ini akan mempercepatkan lagi kadar farming untuk Monster Villagers, terutamanya kepada Yuni. 2 kill, kosong kematian, 2 assist. Manakala untuk Emal, 1 kematian, 1 assist, menyebabkan perbezaan level di antara kedua-dua jungler ini adalah 2. Yuni 9, Emal 7. Ini nampak macam lagi selesa untuk position pasukan Monster Villagers. 5 kill tadi untuk mereka pada minit kelima secara total. Emal yang dicari berterusan. Walaupun berjaya untuk dapatkan Benedetta dekat bahagian jungle untuk pasukan Homeboys, tapi pasukan Monster Villagers nampak mereka lebih selesa dengan aturan pergerakan mereka. Satu menara dekat bahagian bawah, nampak gaya akan dipecahkan oleh pasukan Homeboys untuk seimbangkan sedikit sebanyak keadaan mereka dengan pasukan Monster Villagers. Ya, mereka yang berjaya untuk mendapatkan menara yang pertama di dalam pusingan yang keempat ini dengan zoning yang dilaksanakan oleh Daniel dan juga Reza sebentar tadi. Tapi disebabkan mereka melaksanakan rotasi beramai-ramai di bahagian bawah, bahagian atas percuma untuk diambil oleh Yuni.
Satu berbalas satu bila berada di bahagian bawah dipecahkan dan di bahagian atas pula dibalas oleh pasukan Monster Vicious. Mungkin sekarang ni untuk pasukan Homeboys mereka kena kurangkan kesilapan ataupun maksa team fight kat atas pasukan Monster Vicious. Sebab itu yang kita boleh nampak setiap kali bila bergerak ke arah turtle. Tak kisah daripada turtle yang pertama ataupun turtle yang kedua. Mereka berjaya untuk dapatkan turtle tapi kemudiannya dibalas balik dengan pasukan Monster Vicious apabila mereka berjaya untuk menjatuhkan beberapa orang pemain. Posisi sekarang ini Raf dijatuhkan oleh Black Cutie begitu saja. Daniel cuba untuk berada sekali dia bisa dikeluarkan tetapi Daniel dah tak boleh nak tanda apabila dia juga ditumbangkan begitu saja. Pasukan Homeboys kali ini seolah-olah berjaya untuk dapatkan jawapan. Namun begitu, Leonie menjalankan tanggungjawab untuk pastikan menara di bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious. Meskipun untuk pasukan Homeboys, ketiga-tiga turtle berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Homeboys akan gameplay persingan yang kedua sebentar tadi di mana tak kisah apa yang terjadi, target mereka hanyalah Raf. Dan itu yang menyebabkan Tectonic Charge terus sahaja diguna pakai untuk mendapatkan Raf secepat yang mungkin sebentar tadi. Tetapi Monster Vicious kita juga kena lihat bagaimana mereka respon mereka selepas ini. Adakah mereka akan cuba menggunakan Raf sebagai umpan ataupun mungkin Raf yang paksa bermain dengan lebih berhati-hati apabila mengetahui beliau adalah sasaran utama untuk Homeboys. Okey, disebabkan untuk pasukan Monster Vicious, bila mereka meletakkan Ruby, dia akan tekankan position daripada Uni dan juga Bondols untuk memastikan dua damage dealer daripada pasukan Monster Vicious ini tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan Homeboys. Jadi kat sini Raf perlu mainkan tanggungjawab dengan cukup-cukup baik untuk pastikan kalau Leonie tidak berjaya untuk melakukan tendangan kepada pemain pasukan Homeboys, Raf perlu berjaya untuk melakukan tarikan daripada pasukan Homeboys supaya mereka dapat kunci kemenangan yang kecil atau mungkin kemenangan yang akan memberikan satu impak yang besar untuk pasukan Monster Vicious. Ya, tapi daripada sudut kawalan City, Monster Vicious tak mempunyai masalah tersebut. Penuh cara untuk mereka melaksanakan serangan. Tapi di bahagian atas, Raf baru saja melepaskan satu tarikan tapi berjaya untuk dijatuhkan oleh Melcuti. Reza cuba untuk masuk ke bahagian belakang terus. Melcuti ditumbangkan begitu saja. Izanami tak ada dalam permainan dua gegar. Reza boleh dicari dekat bahagian belakang. Momo masih lagi cuba untuk masuk ke hadapan. Bondos menunggu ruang. Leonie kali ini juga dah tiba di tempat kejadian. Satu tendangan cantik berjaya untuk menjatuhkan Reza juga kali ini. Hanya meninggalkan Daniel dan juga Emal. Sekaligus untuk pasukan Monster Vicious, mereka berjaya untuk memberikan satu impak yang cukup baik. Daniel dicari pula buat kali ini, nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas oleh pasukan Monster Vicious. Dalam masa yang sama juga, ini adalah ruang untuk pasukan Monster Vicious memecahkan menara di bahagian atas untuk pasukan mereka. Arm Offended, Don't Run Wolf King, Whale Dragon, Real World Manipulation, Void Crystal, Penalty Zone. Ada begitu banyak cara untuk Monster Vicious mengawal pergerakan Homeboys sebentar tadi. Jadi tak punya masalah. Jadi mungkin daripada sudut damage seakan-akan tidak mencukupi, tidaklah terlalu kuat. Tetapi disebabkan kawalan sisi yang dimiliki oleh mereka menyebabkan Homeboys kalau tertangkap nak keluar tu, nak cari jalan keluar tu agak susah. Nak cari jalan keluar tu yang susah untuk pasukan Homeboys. Lot pada kali ini adalah lot yang pertama. Emal cuba untuk didapatkan satu tarikan cuba untuk dilakukan oleh Raf sebentar tadi. Tapi Daniel masuk terus mencari posisi pasukan Monster Vicious. Momo ditumbangkan oleh Melcuti. Emal cuba pula untuk didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Lot masih lagi cuba untuk dicari siapakah tuannya buat kali ini. Tetapi Emal Boston terus dapatkan lot untuk pasukan Homeboys. Walaupun terpaksa dikorbankan buat kali ini, tetapi pasukan Homeboys masih lagi ada ruang untuk mereka melakukan pertahanan apabila Emal menggunakan ruang yang ada sebentar tadi untuk dapatkan lot yang pertama untuk pasukan Homeboys. Emal ni macam nak menjadi pencabar TV ni. Retribution beliau begitu tajam. Objektif segala-galanya dimiliki. Namun begitu, seringkali nyawa yang terpaksa dikorbankan. Tetapi sekurang-kurangnya dengan permainan lot ini, pembelian masa telah pun berjaya didapatkan oleh mereka. Disebabkan mereka yang mempunyai dua marksman, lebih banyak lagi masa dibeli, lebih banyak lagi power spike yang mampu disalurkan kepada Melcuti dan juga Izanami. Okey, untuk pasukan Homeboys mereka memang kena main dengan sabar untuk pastikan yang pasukan Monster Vicious berada di posisi yang kritikal. Sebab untuk pasukan Homeboys mereka ada damage dealer yang ramai. Mereka ada Melcuti yang menggunakan Ranger. Mereka juga boleh pastikan yang Emal boleh mengeluarkan damage output yang besar dengan menggunakan Benedetta. Namun untuk pasukan Monster Vicious, apabila target mereka hanyalah meletakkan damage dealer mereka kepada Bondols dan juga Uni, tak nak kedua-dua pemain ini perlu lakukan dengan sehabis baik untuk pastikan yang pasukan Homeboys bila masuk dalam team fight tak berjaya untuk dapatkan pemain mereka. Ya, tak punya masalah buat ketika ini. Sekarang ini kita kena lihat bagaimana Homeboys ingin mengiringi lot ini untuk sampai kepada kawasan inhibitor turret sedang dilindungi dengan begitu baik. Monster Vicious juga akan siap sedia untuk menghadapi perkara tersebut. Namun begitu, tiada 3-way push yang dilaksanakan oleh Homeboys disebabkan kalau kita melihat di bahagian bawah,
telah pun di-clearkan oleh Leonie sebentar tadi, menyebabkan serangan Homeboys sedikit tumpul. Untuk pasukan Homeboys, mereka sangat berhati-hati walaupun nak berada di posisi yang mereka sebenarnya boleh je nak lakukan trillion push ke atas pemain pasukan Monster Visions. Tapi kita tengok macam mana rotasi daripada pasukan Monster Visions. Mereka ada Leonie yang menggunakan Chow. Mereka juga ada Raf yang menggunakan Ruby yang memberikan satu impak yang begitu pantas untuk pasukan Monster Visions. Tapi untuk pasukan Homeboys, mereka memang meletakkan harapan untuk pastikan Izanami, Emal dan juga Melcuti. Ketiga-tiga pemain ini mampu untuk melakukan Golden Wave. Tapi dalam masa yang sama, ketiga-tiga pemain ini juga nyawa mereka boleh diturunkan oleh pasukan Monster Visions dengan sangat pantas. Tak menjadi masalah, terutamanya dengan snowball yang telah dimiliki dengan 4,000 gol di dalaman tangan daripada sudut Attack meninggalkan pasukan Homeboys. Jadi itu juga menjadi punca kenapa walaupun sepatutnya daripada sudut drafting sahaja Monster Visions tak mencukupi daripada sudut damage. Tapi kalau kita melihat dekat sini, Yoni walaupun bermain sebagai roam di sini juga mempunyai Blade of Despair, Blade of Heptasis untuk melakukan output damage yang tinggi. Itu yang menyebabkan kenapa Leonie ini ditugaskan untuk mencari Melcuti sebentar tadi. Okay, tengok macam mana Leonie satu tendangan sahaja dia berjaya untuk menurunkan nyawa Daniel dengan agak pantas, menyebabkan Daniel nak masuk ke depan terus dan dapatkan pemain pasukan Monster Visions pun jadi lagi susah. Ini akan menjadi masalah yang cukup besar kepada Homeboys. Mereka kena berhati-hati bukan sahaja daripada Uni Bondol tetapi juga Yoni yang begitu lincah mampu untuk menjadi gangguan yang besar kepada Koshio mereka seperti Izanami dan juga Melcuti. Lot telah pun hidup. Sakit juga Izanami. Momo, nyawa yang dihakis dengan begitu pantas oleh pasukan Homeboys. Tarikan lot yang kedua pada kali ini cuba untuk dilakukan oleh pasukan Homeboys, tapi mereka menyedari di mana posisi Leonie yang cuba untuk melakukan speed push kepada pemain daripada pasukan Monster Visions ni. Saya rasa itu perkara menjadikan kalau ada Chow damage, dia kemampuan mobility yang begitu tinggi, lincah untuk bergerak ke sana ke sini, nak melaksanakan split pushing boleh, nak melaksanakan flank boleh, nak melaksanakan setup boleh, jadi semua boleh. Yang dirisaukan adalah ketahanan sahaja. Jadi Yoni lebih berpaksikan kepada flanking sebagai corak pergerakan beliau yang utama. Tetapi aspek ini yang berbahaya. Raf menarah damage yang agak tinggi. Lot nyawa semakin lama semakin rendah. Lot cuba untuk didapatkan oleh pasukan Homeboys sekali lagi, tapi tengok macam mana paksa dilakukan. Emal berjaya untuk dapatkan lot yang kedua untuk pasukan Homeboys. Dua pemain berjaya untuk ditumbangkan oleh Melcuti. Double kill kunci. Emal terpaksa menjalankan kedua kali berpantas. Uni cuba untuk mengejar posisi Emal, tapi tengok macam mana Uni masih lagi nak masuk, berjaya juga untuk menjatuhkan Emal. Tapi itu sangat-sangat licin. Kena ada sabun dekat tangan Uni. Sap sing. Begitu jauh. Dia terus sahaja Phantom Exhibition puncture untuk sampai ke bahagian belakang mengejar Emal yang cuba untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak mencukupi jarak sebentar tadi. Walaupun Homeboys sekali lagi berjaya untuk mendapatkan objektif diketuai oleh Emal sebentar tadi. Lot masih lagi menjadi milik mereka, tetapi mungkin masih lagi belum masa untuk mereka menggunakan lot ini untuk menjatuhkan inhibitor milik Monster Vision disebabkan ketiadaan Emal. Kena bersabar sekejap untuk pasukan Homeboys. Tapi Emal ni dia punya moto dia pada hari ni no lot no party lah, ibarat dia macam itu. Lot kena dapat terlebih dahulu untuk pasukan Homeboys. Beberapa kali kalau kita tengok dalam permainan pun fokus Emal adalah untuk pastikan objektif mereka berjaya untuk dikunci. Tapi inhibitor turret dekat bahagian atas ini cuba untuk dipecahkan beberapa kali oleh pasukan Homeboys, namun digagalkan juga berkali-kali oleh pasukan Monster Visions. Menara di bahagian tengah akhirnya berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan Homeboys. Yoni mencari siapa tu nak flank daripada belakang, tetapi disedari Izanami menghalau Yoni dan serangan hadap telah pun gagal. Walaupun Yoni sebentar tadi memberikan tekanan di bahagian side lane, sekali lagi menyukarkan keadaan kepada pasukan Homeboys. Ini memberikan ancaman kepada pasukan Homeboys. Contoh kalau mereka sedikit terleka memberikan fokus kepada satu kawasan yang jauh daripada Yoni, itu akan menyebabkan split pushing boleh terjadi. Melcuti berhati-hati, tiada purify untuk menyelamatkan keadaan kalau terkena sepakan Yoni. Leonie punya pergerakan ni dah jadi berbeza apabila setiap kali cuba untuk bergerak masuk ke dalam team fight, dia mampu untuk memberikan damage output. Dia tiba-tiba saja dah sampai Melcuti, cuba untuk cari satu tendangan tapi jauh sangat pula tendangan tersebut. Masih lagi berjaya untuk shutdownkan position daripada Melcuti. Sangat-sangat agresif pada Leonie. Dia tahu damage output dia cukup besar. Kali ni nak cari siapa pula untuk Leonie. Dia masuk terus ke bahagian depan. Daniel cuba untuk diasap. Tetapi apabila pasukan Homeboys kehilangan Melcuti pada kali ini, dia seolah
menjatuhkan sedikit sebanyak benteng pertahanan untuk pasukan Homeboys. Yang bijak Yodi ni, dia tak tergesa-gesa, dia santai, dia tahu adanya Wind of Nature yang dimiliki oleh MK. Dia biarkan terlebih dahulu, bazirkan masa. Apabila Wind of Nature telah pun diguna pakai, barulah melaksanakan serangan yang sebentar tadi. Itu yang menyebabkan MK, walaupun kita boleh katakan reaksi yang cukup pantas, tetapi dah pun dibaca, dah pun diagak oleh Yoni dengan begitu baik. Ini terus sahaja membenarkan Monster Vicious untuk mengawal semula tempo perlawanan. Dan untuk Homeboys, satu lagi aspek membahaya, flanking daripada Yoni perlu diperhatikan. Posisi Chow ini perlu diperhatikan oleh Homeboys pada setiap masa. Macam mana nak kejar? Kalau kita nak jaga posisi Leonie pun, Leonie punya sekali sepak pun dah boleh bagi damage output yang tinggi kepada pemain pasukan Homeboys. Mereka kena pastikan yang damage dealer lain daripada pasukan Monster Vicious berjaya untuk diranapkan terlebih dahulu. Daniel cuba untuk dicari, Uni masuk ke depan terus, Momo cuba untuk melakukan pertahanan untuk pasukan Monster Vicious, tapi guilty. Ditumbangkan begitu saja. Momo cuba untuk dicari tapi tumbang di tangan Reza. Reza cuba untuk masuk ke hadapan tapi Uni cuba untuk rasa damage yang ada. Daniel dapat cari immortality, tetapi Reza berjaya untuk dikukur kill. Leon didapatkan double kill menjatuhkan Daniel. Seorang pemain lagi yang tinggal hanya tinggal Izan Nabi saja bila Emma sempat untuk ditumbangkan. Ini peluang yang sangat cerah untuk pasukan Monster Vicious. Sama ada mereka nak terus habiskan permainan ini. Ini Hibi ditarik ke bahagian bawah, berjaya untuk dipecahkan oleh Leonie. Adakah ini akan tamat tapi masih lagi akan tamat ataupun tidak? Izan Nabi sehabis baik melakukan pertahanan untuk pasukan Homeboys, tetapi Monster Vicious mereka targetkan Izan Nabi. Pasukan Monster Vicious. Alamak berkali dah di negara Kuri. Tak, mereka juga belum dapatkan kill, tapi Minion Wave tadi dimasukkan Crystal boleh saja. Damage ada daripada Yoni. Damage ada untuk memukul Crystal, tapi dia kejar tak dapatkan kill. Walaupun disebabkan gerakan daripada Monster Vicious, saya tak pasti adakah itu gerakan tambahan ataupun tidak. Itu kita biarkan panelis untuk berbincang. Namun begitu, disebabkan gerakan yang diambil oleh Monster Vicious, Homeboys masih lagi bernafas. Homeboys masih lagi mampu untuk berjuang. Lord telah pun dimulakan oleh Monster Vicious ketika ini. Homeboys cuba untuk meninjau. Okey, pasukan Homeboys semestinya nak cari peluang kali ini untuk dapatkan Lord. Tetapi agak jauh zoning yang dilakukan oleh Momo menyebabkan pasukan Homeboys tak boleh nak masuk. Uni terus saja mengunci Lord pada kali ini untuk pasukan Monster Vicious. Akankah kali ini ada 3 lane push daripada pasukan Monster Vicious terhadap pasukan Homeboys? Saya rasa tak perlu 3 lane disebabkan 2 inhibitor turret sahaja yang masih lagi kekal berdiri untuk Homeboys. Di bahagian atas, di bahagian tengah, saya rasa itu adalah tumpuan utama untuk dijatuhkan oleh pasukan Monster Vicious. Walaupun disebabkan adanya kehadiran Chow, mobility tinggi, kalau dia nak melaksanakan split pushing juga tak menjadi masalah. Namun begitu, kita kena melihat bagaimana Homeboys ingin melaksanakan pertahanan. Kemampuan mereka untuk melaksanakan clearance wave agak besar sebenarnya. Dengan adanya Emal, dengan adanya Reza, tak menjadi masalah kalau mereka nak clearkan wave secepat yang mungkin. Secepat mana mereka nak lakukan clear wave ini akan bergantung macam mana pasukan Homeboys sendiri nak lakukan pertahanan. Ada Lord untuk pasukan Monster Vicious buat kali ini. Akankah cukup untuk mereka berikan serangan lagi dan lagi? Tapi nampak gayanya inhibitor turret yang cuba untuk dipecahkan terlebih dahulu. Lord masih lagi cuba untuk dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, mereka masuk terus ke bahagian belakang. Momo mencari Izanami, tetapi tidak berjaya untuk didapatkan sebaik di bahagian depan. Bondos yang cuba untuk bertahan. Sehabis bahaya untuk pasukan Monster Vicious. Bondos ditumbangkan begitu saja oleh Emal. Tetapi inhibitor turret bahagian atas berjaya juga dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious. Selamat. Sedikit kesilapan bagi pendapat saya, di mana kelihatan Monster Vicious agak berbelah bagi. Apa tumpuan mereka? Adakah mereka nak menjatuhkan inhibitor? Adakah mereka nak menangin teamfight? Adakah mereka dapatkan crystal? Ataupun inhibitor di bahagian tengah? Di mana kita dapat melihat positioning mereka yang agak berpecah sebentar tadi. Dia ada kata putus untuk memenangi sesuatu kawasan. Membenarkan Homeboys masih lagi mampu untuk melaksanakan pertahanan sebentar tadi. Pertahanan daripada pasukan Homeboys nampaknya lebih kemas juga kalau kita tengok daripada 2 kali berturut-turut. Namun untuk pasukan Monster Vicious, mereka kena back to track untuk tidak melakukan gerakan tambahan yang tak perlu untuk memastikan yang ruang yang mereka ada sekarang ni dan juga peluang yang mereka ada boleh mematikan langkah pasukan Homeboys. Tapi untuk pasukan Homeboys, kalau mereka berjaya untuk kekalkan konsistensi yang sama, pertahanan mereka masih lagi cukup kukuh, komposisi sebagai satu pasukan tu masih lagi ada. Sebenarnya ada ruang lagi untuk pasukan Homeboys menerbalikkan keadaan mereka untuk pastikan Monster Vicious tak boleh bergerak dengan terlalu selesa. Fokus itu yang diperlukan oleh kedua-dua pasukan buat kena tackle. Leonie sikit lagi.
nak dijatuhkan oleh pemain daripada pasukan Homeboys. Satu pergerakan yang cukup baik, tapi skill set mereka tak tahu cukup ke tidak ni untuk pastikan lot pada kali ini berjaya untuk dicuri oleh pasukan Homeboys. Ya, Emal cuba untuk hadir di kawasan lot secepatnya mungkin. Dihalang oleh Momo buat ketika ini. Adakah cukup untuk pasukan Homeboys mula untuk memberikan serangan terhadap lot pada kali ini? Namun untuk pasukan Monster Visions, mereka cuba sehabis baik untuk mengunci lot yang ada. Daniel menunggu ruang. Yoni nak cari siapa dekat belakang tu? Oh, dia nampak agresif. Dia nak cari, macam nak cari Mel. Tapi dalam masa sama dia cuba untuk lakukan tendangan. Okey, lot dah kena reset balik. Pasukan Homeboys pun tak nak ambil risiko tinggi. Pasukan Monster Visions pun mereka tak nak ambil risiko yang tinggi juga. Ya, Monster Visions boleh kekal tenang sahaja. Gunakan kelebihan mereka, tekanan laning di bahagian atas, di bahagian bawah untuk memecah belahkan formasi Homeboys sebelum mereka mengambil lot ataupun melaksanakan serangan yang sebenar. Kali ini peluang lebih besar untuk Monster Visions memenangi team fight kalau mereka gunakan kelebihan mereka sebaik yang mungkin. Lot yang cuba untuk diberikan fokus sekali lagi oleh pasukan Monster Visions. Yoni agak jauh daripada pemain pasukan Homeboys, tapi lot masih lagi cuba untuk didapatkan. Yoni cari Mel, Dekat belakang terus, tapi Mel QT menjarakkan kedudukan lebih pantas. Lot masih lagi cuba untuk diberikan fokus, tapi tengok Eman! Sekali lagi berjaya untuk dapatkan lot bagi pasukan Homeboys. Mereka masih lagi teruskan team fight. Dia cukup rendah, cuba lagi untuk bertahan sampai sebaik, tapi Daniel ditumbangkan oleh Bobo. Eman cuba untuk dicari, tapi Ram mungkin akan tumbang. Gogor, unik kali ini Immortally telah pun dipecahkan, tapi Mel QT sempat untuk dijatuhkan oleh Bondos. Pasukan Monster Visions, mereka cuba untuk paksa lagi dan lagi mencari pemain seterusnya. Namun begitu, apabila lot yang keempat dimiliki oleh pasukan Homeboys dalam permainan kali ini, seolah-olah memberikan ruang lagi dan lagi kepada pasukan Homeboys untuk pastikan permainan ini masih lagi seimbang dengan pasukan Monster Visions. Emal, pengambilan objektif beliau on top, on fire pada hari ini, yang seringkali memberikan bukan nyawa kedua, nyawa ketiga, tetapi berkali-kali membeli masa yang cukup bernilai kepada pasukan Homeboys supaya mereka masih lagi ada peluang untuk meneruskan perjuangan mereka. Lot nampaknya akan berjaya dijatuhkan, tetapi Homeboys kena reset tenang semula. Mereka kena menantikan Monster Visions untuk melaksanakan kesilapan buat masa kini. Kesilapan demi kesilapan dilakukan secara berterusan oleh pasukan Monster Visions. Tapi untuk pasukan Homeboys, mereka bijak menggunakan ruang ataupun kesilapan daripada pasukan Monster Visions untuk buatkan keadaan ini macam jadi lagi susah. Untuk kita tahu, adakah pasukan Homeboys yang berjaya untuk kenal pasti di manakah kekurangan pasukan Monster Visions, ataupun sebenarnya pasukan Monster Visions ni yang lakukan kesilapan yang tak patut pun sebenarnya. Saya rasa ianya lebih kepada persiapan Homeboys lagi. Disebabkan kalau kita lihat, Monster Visions dah pun mengawal tempoh pergerakan Homeboys yang begitu baik. Yoni juga dah pun berjaya untuk melaksanakan flank, cubaan untuk mencari Melkiti. Tetapi lihat bagaimana Homeboys adaptasi kepada perkara tersebut. Melkiti, saya rasa mungkin ada perbincangan dikatakan, Mel, kau memang kena target, kau standby je lah. Kalau kau nampak Chow, ready je lah untuk flicker untuk menyelamatkan diri sendiri supaya tak ditendang. Dan itu yang telah terjadi sebentar tadi. Apabila Melkiti masih lagi selamat, flanking digagalkan, menyebabkan Homeboys masih lagi mampu untuk meneruskan serangan team fight mereka di kawasan lot sebentar tadi. Ya, sekarang ni lebih kepada pasukan Monster Visions juga pasukan Homeboys. Mereka punya perbezaan dekat sini adalah pasukan Monster Visions, mereka boleh nak bergerak agresif, tapi mereka kena play safe juga. Tapi untuk pasukan Homeboys, mereka sebenarnya lebih kepada macam, okay, kita tunggu je Monster Visions ni start team fight dengan mereka, dan kita gunakan setiap kali skill set pasukan Monster Visions dah habis, mereka boleh masuk, tak ada masalah. Ya, saya lebih suka ataupun gemar bagaimana Homeboys menangani situasi ini dengan tenang. Walaupun ada dua individu yang telah pun dihitungkan di bahagian atas, di bahagian bawah, Reza ditugaskan untuk melaksanakan clean sweep ataupun melaksanakan pertahanan sebab tak nak wajib. Disebabkan Chow, Yoni mampu untuk melaksanakan switching pada bila-bila masa. Tapi lihat bagaimana mereka mendekati kawasan lot, memastikan mereka masih lagi mampu untuk memberikan reaction kalau ada serangan, kalau ada decision making daripada Monster Visions yang akan menjadi ancaman kepada mereka. Contoh, kalaulah Monster Visions memilih untuk memberikan fokus lebih kepada switching, Reza dah pun bersiap sedia. Kalau Monster Visions nak memberikan fokus lebih lagi kepada fight, kita lihat bagaimana positioning untuk pasukan Homeboys. Emal terutamanya diberikan fokus lebih lagi untuk mendapatkan objektif. Lot yang cuba untuk diberikan fokus oleh kedua pasukan. Tapi untuk pasukan Monster Visions,
Adakah kali ni tarikan berderaf cuma untuk dapatkan Daniel, tapi dekat bahagian belakang tengok macam mana position daripada Izanami yang diasap berterusan oleh Momo. Dekat bahagian tengah pula Leonis, satu tekangan berjaya dapatkan Guilty. Kali ini untuk pasukan Monster Vicious, mereka semestinya akan berikan serangan bertubi-tubi. Leonis telah pun ditumbangkan oleh Izanami begitu saja, 1-1. Percubaan daripada pasukan Monster Vicious masih lagi mendahagakan darah pemain pasukan Homeboyz. Emal terpaksa menjarakkan kedudukan yang lebih panas, tapi tarikan berderaf beberapa kali berjaya untuk menyekat pemain pasukan Homeboyz. Izanami telah pun ditumbangkan begitu saja. Kali ini untuk pasukan Homeboyz, adakah 3 pemain ini cukup untuk melakukan pertahanan daripada serangan pasukan Monster Vicious? Dekat bahagian belakang tengok macam mana position Reza yang cuba untuk ditangkap, tapi nyawa cukup rendah. Bondos berjaya untuk dapatkan Reza. 2 pemain yang tinggal untuk pasukan Homeboyz, adakah cukup untuk mereka lakukan pertahanan? Tapi dah tak cukup. Pasukan Monster Vicious berjaya untuk pergi ke hari esok berhadapan dengan pasukan yang menunggu mereka di upper bracket. Nampaknya perubahan line up membuahkan hasil. Berkali-kali mencuba playoff hari pertama sentiasa menjadi mimpi ngeri kepada Monster Vicious, tetapi tidak kali ini. Tidak hari ini. Mereka telah pun berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Kali ini untuk pasukan Monster Vicious, mereka dah berjaya untuk memecahkan sumpahan hari pertama. Tapi pasukan Homeboyz pula yang terpaksa akur dan terima perjalanan mereka tamat pada hari ini. Walaupun kita perlu akui, Monster Vicious kali ini mereka bermain dengan jauh lebih kemas, jauh lebih berdisiplin. Ya, masih lagi ada sedikit sebanyak gerakan tambahan tapi kurang. Tak banyak. Ianya masih lagi boleh digunakan oleh mereka untuk mendapatkan kemenangan sebentar tadi. Homeboyz pula, mereka dah pun cuba sedaya upaya. Kita lihat bagaimana mereka cuba untuk memahami, mereka cuba untuk menangani bagaimana Monster Vicious bergerak. Mereka cuba untuk memberikan target kepada Raf, mereka cuba untuk memberikan target kepada Bondols untuk mendapatkan kemenangan. Ya, ada pusingan yang berjaya, tetapi lihat pada match yang terakhir, apabila Yoni pula yang menjadi ancaman terbesar, ianya mengubah segala-galanya. Ya, kita